Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu dan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu mereka juga akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada dalam zon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dah berpuasa 18 hari lebih kurang, ya. 17 18 ya. Masuk hari ini 18 hari dan sihat semua. Alhamdulillah. Nabi kata sumu tasihu, ya. Sekiranya kamu berpuasalah kamu, nescaya kamu sihat. Ya. Ini alhamdulillah dengan rahmat ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kesihatan ini yang menjadikan kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada akhir Ramadan nanti seperti mana yang didoakan oleh imam tadi, iaitu Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadar, insya-Allah, ya. Baik, dalam satu jemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rejab, orang yang beriman ni bila disebut Ramadan ini bukan bulan Ramadan saja, maksudnya sebelum Ramadan pun dia dah nak mengingati Ramadan, ya. Jadi dalam bulan Rejab tu Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabat, antara terjemahannya yang dimaksudkan, saya ambil petikkan yang sedikit saja, iaitu puasa ni dia kata khati'ah, perisai, ya, perisai. Perisai ni maksudnya daripada segala kemungkaran, ya. Kemudian Nabi sebut juga syahrul Ramadan, bulan Ramadan, awaluhu rahmatun, awsatuhu ma'asiratun, akhiruhu itqun minan nar. Maksudnya bulan Ramadan itu awalnya ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud awal itu iaitu 10 Ramadan yang awal. Kemudian awsatuhu ma'firah, keampunan. Maksudnya 10 pertengahan Ramadan itu ialah zon keampunan, ma'firah. Awsatu ani akhiruhu itqu minan nar. Akhirnya maksudnya 10 Ramadan yang terakhir ataupun 9 Ramadan yang terakhir biasanya, ya. Dia katakan itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Itu dalam bulan Rejab Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, ya, tentang bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ketika itu sangat merindui bulan Ramadan, ya. Macam dia sangat mengharap, macam kita lah bayi yang dilahirkan, ya. Kita tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak, tunggu bila lah nak lahir anak ni. Begitulah keadaannya, seronok dengan Ramadan tu. Itu yang para sahabat. Baik itu dalam ketika itu juga mereka ni, sebab dia kata doa ni sebagai satu silah, senjata kepada orang mukmin. Doa silahul mukminin. Jadi untuk mendapat yang itu, maka dalam bulan Rejab lagi dah Nabi mendidik para sahabat supaya berdoa. Berdoa. Sebab kekuatan orang Islam ni iaitu berdoa. Kekuatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni ialah berdoa. Bila dia berdoa, diingatkan kepada Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala. Macam ditulis dalam ayat di sini wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, sebutlah nama Allah, ya, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang berjaya. Kali berdoa lah. Apa doanya? Yang kita baca selalulah. Doa yang kita baca iaitu yang disebutkan tadi, iaitu doa yang disebut Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kan? Kemudian wa balighna Lailatul Qadar. Yang disebutkan oleh imam sebentar tadi. Itulah destinasi kita. Destinasi kita nak sampai kepada peringkat itu. Kenapa kita nak sampai kepada destinasi itu dalam bulan Ramadan? Kerana kita nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang nak tuju kepada destinasi itu. Ada yang nak tuju tapi tak sampai, kan, gitulah. Tapi bila nak tuju sampai, tapi kalau kena dengan caranya yang betul, seperti mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut jalan-jalannya, ya, jalan-jalannya, iaitu yang modelnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalannya. Jalan-jalan menuju syurga ni banyak. Kita duduk seperti ini juga dikatakan satu jalan ke arah menuju mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan dia banyak. Ya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun juga sebagai satu jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak jalan itu. Ya, maksudnya kalau kita simpulkan jalan ini, maksudnya jalan yang menguntungkan kita lah. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, jalan mana yang paling dekat? Itu yang menguntungkan kita. Kita akan pilih jalan paling dekat. Paling tidak pun kalau sekarang ni mungkin dekat tapi rasanya masalah dengan traffic jam dan sebagainya, kan. Jadi kita akan cari jalan yang selesa, yang mudah kita sampai kepada destinasi itu. Itu. Jadi jalan-jalan itu maksudnya jalan menuju ke arah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan maksudnya doa yang kita sebutkan tadi. Baik, antara jalan-jalannya itu terlalu banyak. Sebab itu di antara orang-orang yang beruntung, dia kata antara orang yang beruntung dalam surah Al-Asr disebut, ya, wal as demi masa. Demi masa. Maksud masa di sini ialah umur kita lah. Allah bagi masa kepada kita. Saya 70 dah sekarang ni, lebih dah, kan? Masa lah tu. Ya, ada lagi lah dia punya jangka hayatnya, wallahu alam, tak tahu. Ya, kita tahulah itu jangka masa. Jadi masa itu dia kata innal insana lafi khus. Sungguhnya manusia itu rugi. Allah tak sebut tentang untung, dia sebut tentang rugi dulu. Sebab rugi itu bahaya. Ya, yang rugi itu bahaya. Mana ada di kalangan kita yang nak rugi, kita semua nak untung. Kan? Tapi Allah sebut rugi dulu. Sungguhnya manusia itu dia kata rugi. Kenapa? Kerana umur yang ada kepada dia itu, masa yang Allah bagi kepada dia itu, dunia yang Allah bagi kepada kita ini, itu masa rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Satu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah kita selamat. Kita positive thinking lah, kan? Kita selamat. Wa amilus solihat, orang yang beramal amal soleh. Amal soleh ni banyak. Ya, amal soleh banyak. Yang saya sebut tadi tu amal soleh. Berdoa amal soleh. Kan? Kita semayang tadi amal soleh. Semua amal soleh, amal baik. Jadi orang ini dia tak rugi. Kan? Dia tak rugi. Illa melainkan orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh. Amal soleh ni kita, life kita lah, itu amal soleh. Kan? Dalam Islam disebut amal soleh itu ad-din. Inna ad-dina indallahil Islam. Nah, jadi amal soleh itu agama kita. Mana kata din itu ialah hidup kita, way of life, cara hidup kita. Kita pilih apa? Pilih Islam. Itu dia kata amal soleh. Jadi maksudnya kita ni bila berdalam Islam, kita dah melakukan amal soleh. Ni orang tak rugi, orang yang beruntung.
maksudnya. Tadi kita beriman. Kemudian yang berikutnya amal soleh. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan dengan hak. Hak, berpesan dengan hak juga sebagai satu amal soleh. Kita pesan dengan isteri kita, kita pesan dengan anak kita tentang hak-hak yang sepatut kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya, hak-hak yang kita perlu lakukan. Ya, kalau kita huraikan hak Allah ni banyaklah. Solat itu hak Allah. Puasa itu hak Allah. Hudud, ya. Maksudnya banyaklah disebut 5 perkara tadi itu hak Allah yang tak boleh kita petikaikan. Itu hak Allah, kita kena laksanakan, kan? Wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw bis sabr. Allah pesan, bila kamu nak mendapati, nak menjalankan hak-hak Allah itu, ada yang hak disuruh, ada yang hak dilarang. Maka hendaklah kamu bersabar. Berpesan dengan kesabaran. Sabar kita ni nak bangun pagi tadi, nak mandi, nak datang ke surau, kena sabar. Tapi kesabaran itu akan menjadi rutin kepada kita untuk supaya kita rasa macam tak biasalah. Itu latihan itu. Itu dia kata orang yang untung, orang yang tak rugi. Jadi kita ni nak untung. Jadi untung yang paling besar kita nampak dekat sini itu amilus solihat, melakukan perkara-perkara yang kebaikan. Dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat, bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Kenapa bersegera untuk melakukan kebaikan selain daripada yang lain tadi itu? Maksudnya kebaikan itu akan menutup segala kejahatan kita. Al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Jadi bila kita buat satu kejahatan, kita buat satu kebaikan akan menutup. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Sebab antara yang disebut oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan, selain daripada 3 perkara tadi, selain daripada perisai puasa itu, disebut juga bulan Ramadan ini, maksudnya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kita. Lipat gandakan amalan kita. Lipat ganda tu wallahu alam, tak tahu banyak mana. Kan? Allah saja yang tahu, berdasarkan kepada amal kita, berdasarkan kepada iman kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal kita. Itu satu nikmat tu, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman tu dah ada dah kepada kita. Lahir dah ada dah kepada kita. Allah bagi nikmat. Kemudian aman. Nikmat beramal. Kita boleh beramal. Boleh melakukan. Islam tu amal, maksudnya kita melakukan perkara-perkara yang patut kita beramal. Di antara amalan ini maksudnya banyaklah amalan yang kita kata amilus solihat itu. Saya tadi bila nak sampai tadi, orang rumah ingatkan sebab saya tulis dekat whiteboard, ada kuliah subuh dekat surah taqwa, surah taqwa, surah taqwa. Jadi orang rumah saya tengok, pagi ni ada kuliah subuh, ada kuliah subuh taqwa. Lepas tu saya pun okeylah. Bila dah siap nak pergi, surau ni dekat mana? Dia ketawa, dah lama tak datang. Dulu ingat masa ada masa imam dulu nikah tu datang buat kahwin kat sini kan, akad nikah. Lepas tu tanya isteri saya, tu buat apa web apa dia kata apa tu, yang telefon tu kan, west buat west kata. Saya kata kenapa pula, dia tanya. Surah taqwa bukan dekat tu je, nak buat wis apa dia? Saya kata bukan, ni surah taqwa lain. Dia ingat surah taqwa tu surah PGA. Kan sebab saya ada kuliah kat situ, PGA tu, surah PGA kan. Dia kata bukan, ni taqwa dekat Bandar Tasik Kusuma. Dia pun carilah, ada taqwa Bandar Tasik Kusuma, ada taqwa di Bandar Teknologi, banyak taqwa tu kan. Lepas tu dia 1M kan, taqwa 1M. Itulah tekan. Dia kita pakai yang ini. Ikutlah sampai ke sini kan. Kalau tidak malam susah juga nak cari. Kan?
kan, apa yang mana kata itu juga sebagai satu jalan tu, jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri saya tak terlibat pun dengan kuliah ni, kan, tapi dia buat waste tadi itu pun satu jalan mudah untuk kita nak mendapat jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tajuk dia pula, tajuk dia apa, kebun dunia ladang akhirat, begitu kan tajuknya. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat, kan. Tadi dia sebut dunia ladang untuk akhirat. Saya pun bila pergi kuliah tadi tu pun ingat sampai tingkat yang saya cakap juga ingat. Saya ini tak sampai pada tajuknya lagi, kan. Dia cerita pasal bulan Ramadan tak sampai tajuk tadi. Sampai kepada tajuknya dunia ladang akhirat tu, maka kita kembalilah kepada Rejab tadi. Balik kepada bulan Rejab tadi tentang Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' Nabi tentang solat 5 waktu. Jadi sebelum Nabi turun ke dunia sampaikan solat itu kepada kita, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pesan dan cerita itulah, pesan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu jangan lupa bagi tahu kepada umat kamu supaya menanam satu tanaman, dia kata, iaitu tanaman syurga. Apa dia tanaman syurga itu? Iaitu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu zikir dia. Ya, tadi lepas sembahyang kita zikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha, ataupun sebut dalam maksud subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu zikirnya. Taman, maksudnya tanam. Nabi Ibrahim pesan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, tanam. Tanaman itu zikir. Dengan zikir itu kamu akan dapat tanam di syurga, dan hasilnya kamu akan di sana. Dia kata ad-dunya mazratul, itu asasnya tentang dia kata ad-dunya mazratul akhirah itu, asasnya yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang lain diceritakan tentang di hari akhirat ada syurga. Dalam syurga itu ada tanah yang subur. Tanah yang subur. Ada air yang bersih dalam syurga, memanglah, kan? Air tanah yang subur, ya. Jadi cucuk saja, ya, benih apa yang kita nak tanam, dia akan naik dengan subur, kan? Jadi apa yang tanaman yang kita nak cucuk tu, kan? Jadi banyaklah ulasan ulama-ulama menjelaskan tanaman yang kita nak cucuk tadi itu ialah amilus solihat tadilah, kan? Yang tanaman tu menguntungkan kita, ya. Amilus solihat adalah kita nak cucuk, yang kita nak tanamnya itu supaya kita dapat hasil di hari akhirat itu. Hasilnya itu kita akan dapat pada hari akhirat. Itu asasnya. Tapi nak ceritakan tentang dunia ladang untuk akhirat ni, maksudnya din lah, agama kita ini. Agama kita ini, Allah jadikan kita ni tak lain tak bukan untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Jadi beribadat itu dimasukkan dalam din. Din ni maksudnya agama. Tadi imam sebut innad dina 'indallahil Islam. Ya, redha dengan agama. Din itu adalah agama kita Islam yang Allah redha dah. Ya, Allah redha dah. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya, Allah redha dah. Agama itu agama Islam. Itu cerita tentang din kehidupan kita. Jadi amalan kita di dunia ini, maksudnya kebaikan yang kita lakukan, amilus solihat itu maksudnya kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil pada hari akhirat. Dunia ni pastilah kita dapat bahagian dunia. Ayat sebut dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Sebab kita hidup dalam dunia, kita hidup di hari akhirat, tapi destinasi dunia ini tak kekal. Yang kekal destinasi akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dalam bahasa kita kata rebutlah, ya, perkara-perkara akhirat dulu. Itu keutamaan dia. Kemudian jangan lupa bahagian dunia. Bahagian dunia itu kalau kamu lupa, maksudnya rugilah kamu di dunia. Sebab dunia ini akan bawa kamu ke syurga. Dunia yang akan bawa kita ke syurga. Amalan di dunia kita yang bawa kita ke syurga. Bila kita dah mati,
Tak boleh dah kita nak beramal untuk nak bawa ke syurga. Ada hadis menyebut iza matabnu adam, ila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putus segala amalannya, ya, illa min salasin, kecuali tiga, ya, sadaqatun jariyah, sedekah yang kita sedekahkan masa kita hidup, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita manfaatkan masa kita hidup di dunia, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Tiga benda ini, maksudnya kita mati pun amalan tu ditulis lagi oleh malaikat. Sentiasa berjalan amalan itu. Ya. Macam kita simpan duit kat bank lah, kita buat contoh yang paling mudah. Simpan fixed deposit, tak buat apa pun. Dia bagi. Itu dunia, kan? Tapi kalau kita kait dengan bank akhirat, begitulah maksudnya. Kan? Kita buat kebaikan tu, mungkin kita dapat bahagian dunia. Kan? Akhirat tadi. Ini dunia tadi kan, yang sebut yang kendian tadi. Kemudian kita dapat bahagian akhirat. Itu yang utama. Modal kita yang utama sekali adalah akhirat. Keuntungan kita. Kan? Ini tiga perkara. Sedekah jariah, kita katakan. Sedekah dalam hidup kita. Sedekah ni bukan maksudnya kita katakan ada duit kita bersedekah. Ya, apa saja yang nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita berkongsi dengan orang, maksud kita sedekah, kita bagi. Ada tenaga kita bagi. Sebab sedekah ni bila kita bagi, itu nama sedekah. Itu baru hak milik kita. Manfaatnya milik kita. Kalau kita tak bagi, kita simpan, mungkin kita kata ini hak kita, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hak milik kamu lagi. Bila kamu bagi baru itu dikatakan hak milik kamu. Kamu manfaatkan hak milik kamu. Kadang-kadang kita simpan banyak-banyak kan, dia tak bagi. Tak simpan. Jadi rugilah. Tu dia kata rugi tadi. Rugi. Bila kita bagi, baru dikatakan hak milik kita. Lagi tetap bagi, bukan hak milik kita. Sebab apa? Sebab milik kita ini kita kena manfaatkan. Nak tanam di mana? Di syurga. Maksudnya kita nak dapat hasilnya di syurga. Jadi kita simpan banyak-banyak kan, kita katakan. Mungkin bila kita simpan banyak-banyak di sana bukan milik kita semua. Ada milik orang lain. Kadang-kadang kita lupa nak bagi kepada orang lain. Satu kesalahan kepada kita, insya Allah Subhanahu Wa Taala, zakat ke dan sebagainya, kita katakan lupa. Tapi bila kita bagi tu, maksudnya itu dah mutlak hak milik kita. Adalah bahagian kita. Kan? Itu sedekah. Yang kedua, apa dia? Ilmu tadi. Ilmu yang kita manfaatkan. Ilmu ni bukan macam saya sampaikan ni, ilmu jugalah, kan? Ilmu lain, sebab semua ilmu Allah punya. Kalau dia engineering, kalau dia apalah sebagainya, kan? Ilmu tu dia ajar kepada orang lain, maka itu dikatakan sedekah. Dia bagi ilmu itu, dia manfaatkan ilmu itu, kan? Kalau kita katakan rumah kita dia masak hari ni ramai orang kongsi ilmu masak dalam WhatsApp dan sebagainya, kan? Itu ilmu. Kadang-kadang saya buka tengok bagaimana dia kongsi, bagaimana nak tanam pokok, nak buat baja, nak masukkan, itu ilmu. Itu manfaat ilmu dia. Ilmu itu yang kita katakan yang bukan mesti kita duduk ketika semayang di surau kita akan dapat tanaman di syurga, tidak. Itu amalan kita lah, sebab life tu, kehidupan kita itu nak jadikan dia sebagai satu ibadat, kan? Tapi disertai dengan niat kita ni orang Islam lah, itu orang Islamnya, baik kan? Baik kan? Itu dia katakan ilmu yang manfaat. Seterusnya dia kata iaitu anak yang soleh. Anak yang soleh ni maksudnya anak yang baik. Bukanlah anak tu dia kena jadi ustaz, dia kena jadi ulama, anak soleh. Tak, maksudnya anak yang baik. Anak yang baik ni anak yang sentiasa mengangkat kebaikan ibu bapaknya. Kebaikan ibu bapaknya maksudnya dia sentiasa memberi birrul walidain. Dalam surah dia kata beri kebaikan kepada ibu bapak dia. Masa ibu bapa dia hidup, dia beri kebaikan lah. Dia jaga dengan baik dan sebagainya. Setakat yang dia mampu buat lah, kita katakan. Ya, dia jaga. Begitu dia katakan, birrul walidain. Buat baik kepada ibu bapa. Kan? Itu nah. Anak yang soleh, yang mendoakan. Maksudnya yang buat kebaikan kepada ibu bapa dia. Tiga benda ni, dia akan tak hilang pahalanya. Dia akan terus. Walaupun kita dah mati, maka pahala yang kita lakukan masa kita hidup tu, al-asri tadi tu, umur kita tadi tu kan, itu maksudnya dia akan sampai kepada hari akhirat akan naik benda itu.
Itu dia kata ladang untuk akhirat. Apatah lagi, bukan hanya setakat tentang kita katakan yang itu, banyak kehidupan kita hari-hari dalam bulan Ramadan ni. Kadang-kadang kita diminta supaya apa? Eratkan hubungan silaturahim di antara kita. Itu amal kebajikan, amal kebaikan. Kalau kita ada yang bermasam muka dan sebagainya, bulan Ramadan ni kita minta. Sebab kita nak bersihkan diri kita daripada dosa. Sebab bila bersihkan diri kita daripada dosa, maka di sana barulah kita layak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah dibebaskan kita. Ya, bersih diri kita daripada dosa, kita akan dibebaskan. Sebab tu dia kata ma'firatun minallah. Minta keampunan daripada Allah. Bila Allah ampunkan kita, kita bersih, itu dah tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bebas kita daripada api neraka. Atqun minan nar, 10 Ramadan yang terakhir. Bebas kita daripada maksudnya daripada dalam Al-Quran itu wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Ya, bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Kenapa dia kata wasari'u? Bersegeralah. Ya, bersegeralah. Maksudnya cepatlah. Kalau kita kontakkan bersegera dengan zun awsatuha dalam bulan Ramadan ini, 10 Ramadan, pertengahan Ramadan itu, kalau kita wasari'u, bersegera, cepat. Ni lagi 2 hari ni, cepat. Kan begitu, bersegera ni cepat. Wasari'u. Sebab apa? Orang yang bersegera untuk mendapat keampunan, Allah Subhanahu wa taala ni, apa dia dapat? Wa jannatul arduhas samawati wal ard. Dia akan dapat surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan disediakan untuk orang muttaqin. Jadi ciri-ciri nak menjadi orang muttaqin itu ialah orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Bersegera keampunan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kita kalau kita tak buat sesuatu? Kita tak minta keampunan. Orang nak bagi keampunan kepada kita. Kalau kat dunia kita katakan, ya, kita nak minta, ampunkanlah aku. Tak pergi minta dengan dia. Kan? Tak dapat. Maka dalam hal ini agama mengajar kita bagaimana cara kita nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, astagfirullah. Itu yang pertama, mudah. Astagfirullah. Nabi walaupun dia tak bersalah, tapi dia minta ampun, minta Allah Subhanahu wa taala padam dosa dia 100 kali satu hari. Ada kata 70 kali satu hari. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada kekotoran, dia akan gugur. Ya, kita siram air lah. Tengok benda kotor, siram air jatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Masa kita semayang, kalau kita gambarkan itu juga bila kita sebut astaghfirullahalazim, kita ni banyak dosa ni. Dosa banyak. Ya Allah, dosa kita. Orang lain tak tahu, kita tahu. Kita tak boleh nak tipu diri kita. Masa kita muda dulu, berapa banyak kita tinggal semayang, berapa banyak kita tak berpuasa, berapa banyak kita buat kejahatan, kemungkaran, melanggar perintah Allah SWT. Allah banyaknya. Tapi bila kita sampai kepada peringkat astaghfirullahalazim, kita fikir tu, maka air mata kita akan mengalir. Sebab tu ulama kata bila mengalir air mata akan jatuh segala dosa-dosa itu. Ya. Kita tak menangis kerana dosa kita. Kadang-kadang kita menangis kerana yang lain daripada itu. Kerana dunia kita menangis, tapi kerana dosa yang akan menentukan kita di hari akhirat, kita tak menangis. Ya, itu astaghfirullah. Paling mudah untuk kita nak padam dosa kita. Delete orang kata. Nak padam. Astaghfirullahalazim banyak-banyak. Lebih-lebih dalam bulan
Bulan Ramadan, bulan keampunan ini, ya. Had tempoh keampunan ini, jangka masa dia. Ni kita kena pulun betul-betul. Orang Perak kata, kejar ayuk. Wasari'u ila ma'firatun min rabbikum. Kejar, jangan tunggu-tunggu lagi. Ya. Jangan tunggu-tunggu lagi, kejar. Ini peluang yang kita dapat. Bukanlah maksudnya nak duduk dalam surau nak astaghfirullahalazim. Bukan begitu. Allah tahu apa yang kita nak. Kadang-kadang kita sekali je kita astaghfirullahalazim, tapi astaghfirullahalazim tu menusuk dalam hati kita. Mengingatkan kita segala dosa-dosa kita yang lepas. Kita katakan, Allah dah terima dah. Allah lebih tahu daripada kita. Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita saja tak sayang kepada diri kita. Allah sayang kepada kita. Nabi Muhammad sayang kepada kita. Tapi kita tak tahu. Kenapa kita tak sayang? Kerana kita tak tahu. Macam monyet dia bagi bunga, kan? Dia tak tahu benda tu berharga, benda tu bernilai. Jadi kita nak kena bagi tahu kepada diri kita bahawa benda itu bernilai. Nak tahu tu kena berilmu. Tu Islam tu utamanya ilmu. Kena tahu. Bila kita tahu baru kita suka, kita cinta dan sebagainya. Tak kenal tak cinta. Bila kita tahu, kita kenal dia, maka kita baru rasa cinta. Kan? Itu yang pertama. Ya. Nak delete dosa kita. Yang kedua, doa. Itu saya sebutkan tadi. Doa silahul mu'minin, doa senjata mukmin. Berdoa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahim. Doa ni pun bukan untuk kita seorang saja. Islam ni bukan satu, bukan individu. Islam ni jamaah. Ya, bila kita berdoa, yang utama sekali kita lah. Itu pasti. Yang kedua, ibu bapa kita. Ridallah fi ridal walidain. Ya. Keredaan Allah itu datang daripada keredaan dua ibu bapa kamu. Astaghfirullahalazim. Sampai begitu Allah angkat makam ibu bapa itu. Ya, jasa ibu bapa kepada kita. Allah redha kamu kerana keredaan mak bapa. Kalau mak bapa kita tak redha dengan kita, tak senang dengan kita, lebih kurang macam itulah kita katakan, tak senang dengan kita, maka kita akan jadi sukar untuk menghadapi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Bila tengok birrul walidain yang tadi, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Kan? Itu yang disebutkan dengan ibadat tadi. Maksudnya dengan dia kata cara kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ya. Macam lepas sembahyang tadi kita berdoa. Sebab tu orang-orang yang abid, orang yang kuat beribadat ataupun orang-orang yang tasawuf lah kita katakan, ya, maksudnya akhlaknya tinggi, ya, maka dia akan berdoa sentiasa. Dia akan jaga. Akhlaknya itu sudah menunjukkan dia sebagai orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam dia kata iman, amal, akhlak. 3 benda yang lengkap dalam Islam itu. Iman, orang yang beriman, orang yang beramal. Kerana beramalnya itu mesti berakhlak. Mana mungkin kita beramal yang baik? Kita bercakap pada yang baik. Ni, saya bercakap ni baik. Tapi dalam saya bercakap ini tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Kita bercakap baik. Tak apalah Ustaz, yang penting niatnya tu baik. Itu ada orang kata begitu. Macam Mat Pit jugalah. Kan? Hati mesti baik kata dia. Tapi dia buat benda yang tak baik. Kan? Tak boleh. Kan? Maksudnya niat kena baik. Kan? Itu dikaitkan. Itu yang kedua, kan? Tentang yang ketiga iaitu amilus solihat tadi. Itu melingkupi. Al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Saya ulang balik. Itu yang boleh mensucikan dosa ni. Kita nak padam ni. Kita nak padam supaya kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat salah di sekolah dulu tulis salah, cikgu kata padamlah kita. Kan padam. Jadi kita nak padam. Analogi kita mudah, kita nak padam dosa kita. Kan? Itu
kita buat kebajikan banyak-banyak. Ad-din tadi, way of life, cara hidup kita. Kalau dalam bulan Ramadan ni Allah lipat gandakan pahala kita. Kita bercakap baik dengan isteri kita, kita bercakap baik dengan anak kita, kita bercakap baik dengan jiran. Itu semua Allah gandakan. Ibadat. Ya, masak lebih sikit hantar kepada jiran, itu ibadat. Banyak. Nak jadikan hidup ni sebagai ibadat yang mana ia akan menjadi mazra'ah, ladang untuk akhirat. Ladang untuk kita akhirat besok kita nak ambil itu bagian. Jadi kehidupan kita lah, jumpa dengan kawan kita dan sebagainya harian. Daripada kita bangun tidur pagi tadi, ni contohnya hari ini kita bangun tidur, kan? Cerita semalam lah, cerita saya semalam. Cerita saya, contoh diri saya lah semalam. Malam saya bangun, kan? Pagi, kan? Malam ada kuliah subuh tak? Semalam tak ada kuliah subuh, kan? Jadi saya bangun pagi. Bangun pagi, pergi masjid, kan? Makan sahur dulu lah, puasa kan? Makan sahur, apa semua ni, pergi. Semua amal tu alam menuju ke arah ibadat kepada Allah SWT. Pergi masjid, semayang, balik daripada masjid, apa nak buat lagi kat masjid? Balik tengok, balik masjid baca Quran sikit, kan? Baca Quran sikit sebelum masuk ni, kan? Pukul berapa ni? Saya lewat. Biasanya 7.30 kita berhenti, ya? Ni 7 suku, kan? Okey. Lepas tu baca Quran sikit, ya? Bulan Ramadan ni nak tanam ni, dia kata mazra'ah akhirah ni, baca Quran sikit, kan? 2 muka ke 3 muka baca sikit. Kalau dapat baca 1 juz, itu lagi baiklah, kan? Okey. Itu lah habis baca Quran sikit, keluar. Tengok nak buat apa ni. Saya cerita saya lah. Omah kata kain belum sidai lagi. Omah kata kain belum sidai lagi, belum keampaian lagi lah, kan? Kita pergi ambil kain, pergi sidai dulu, kan? Sidai dulu, kan? Omah saya ni dia lutut lemah sikit, kan? Jadi kita tolong dia, bantu, kan? Ibadat. Bukan dia orang tengok, ustaz sidai kain ni apa ni, kan? Orang dulu lah tengok ustaz sidai kain ni, ustaz kena queen control dengan bini, kan? Begitu. Dia tak fikir tentang ibadat tadi, dia fikir queen control itu, kan? Begitu, kan? Dia tak fikir tentang ibadat, dia fikir tentang kontrol itu, kan? Begitu keadaan dia. Sidai kain, lepas sidai kain apa semua ni, okey, dah selesai dah. Apa nak buat lagi, kan? Okey. Lepas tu tengok jam, tengok orang tua kat bilik tu. Ada tak? Ada, tengah baring lagi, tak jaga lagi dia, kan? Dia tidur lewat. Orang tua ni dia susah nak tidur, kan? Jadi bila dia tidur tu, dia sebab on bed, tak boleh bangun kena bawa begini, jadi tengok dia. Okey, belum dia bangun, kita pergi lah, apa nak buat, siram bunga tu, siram. Itu amal solat, benda yang kita buat. Kalau tak siram bunga, musim panas mati bunga tu, kan? Itu baik kita dengan makhluk, kan? Tengok apa, ayam tak bagi makan lagi, bagi makan sikit. Itu semua amal tu, din dunia, kehidupan kita, kan? Jangan 3 bahagian tu, kan? Buat amal. Okey, dah tengok. Saya ada satu macam telefon, dan telefon ni ada isi apa, mana kata anak saya bubuh macam kita katakan CCTV lah. Nak tengok orang tua, orang bangun tak bangun, saya bangun, saya buka telefon, saya tengok, oh dah bangun dah, okey. Stop nak kerja lain, pergilah. Mandi dia dulu, selesaikan sampai, kan, bagi dia minum apa semua ni sampai pukul 10. Begitu, kan. Sampai dah pukul 10 selesai apa semua. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita tengok panas sangat ni, tak boleh lah, kan? Pukul 10 sekarang dah panas, kan? Panas sangat, tak boleh nak keluar kat luar, tak boleh, kan? Buat kat dalam rumah apa yang nak buat, kan? Cari, ada apa? Buka buku sikit, baca buku sikit. Ni kalau macam tuan-tuan kata ada ni Mazratul Akhirah ni, bukalah, carilah buku sikit, kan, tentang nak baca sikit lah, takkan nak pergi bercakap je, kan? Kena ada ilmu sikit lah, baca sikit, itulah. Itu semua ibadah. Ya, lepas tu apa? Banyak nak buat. Sembahyang duha boleh buat, kan? Jemu baca buku lah, sembahyang duha lah, kan? Dua rakaat. Lepas tu baca Quran sikit, kan? Menunggu zuhur. Betul, sampai zuhur pergi masjid, sembahyang zuhur. Balik daripada masjid zuhur, okey, kan? Baca Quran sikit, kan? 2 rakaat, dua muka lain, kan, baca. Lepas tu tengok ngantuk sangat, tidurlah sikit. Tidur tak ada masalah, dunia, kan? Tidurlah. Tidur. Pesan dengan rumah, jangan lupa pula nanti kau terlajak tidur, kan, asal terlepas ni, kan? Kan gitu. Eloknya tidur pagi sebelum zuhur, kan? Tu tidur, amalan Nabi dia tidur sebelum zuhur, dalam pukul 11 dia tidur. Sebelum zuhur dia bangun, kan, begitu, kan? Lepas tu tidur, bangun. Contohnya begitu, kan? Pergi sembahyang asar, balik sembahyang asar, kan? Teringat pula orang tua ni, kan, nak makan apa ni, minum petang dia tak ada, kan? Lepas
Semayang asar tu lari pergi ke pasar Ramadan sekejap. Pasar Ramadan kan gerai-gerai tepi ni beli kuih kari pak pun nak pergi diminum petang kan kita. Itu semua amal tu. Kan? Niat kita mana amal kebaikan kan. Pergi dia. Balik dia lepas tu petang mandi dia pula gitu semua. Kan? Dah malam selesai pada buka puasa semua pergi buka puasa masjid balik. Lepas tu sembahyang tarawih. Macam mana tadi kan? Sembahyang tarawih saya sembahyang dekat ada tazkirah juga dekat di surau Mustaqim semalam ya. Tazkirah kat sana pergi sembahyang kat sana. Pukul 11.30 baru balik. Ya, sampai pukul 11.30 baru balik. Sana buat 20. Surau Mustaqim dia buat 20. Pukul 10.45 kat 10.45 baru habis selesai. Dia buat tahlil lah lepas tu kan buat 10 kan. Tapi tak berpesta lah tarawih nampaknya. Ya. Jadi dia buat 8 tu masa tu berpesta lah kita. Kan seronok lah ramai kan. Bila dah habis 8 tinggal 2 baris ya tak pesta kan. Macam kita berpesta lah untuk nak buat bila pergi pasar Ramadan beli kuih dan sebagainya kan. Seronok lah. Itu bulan Ramadan kan. Seronok. Jadi begitu juga dalam kita duk fikir yang di dunia ni, tapi bahagian yang utama tadi tu wabtaghi fima ataqallahu dal akhirah tu kita lupa. Apa yang kita patut berpesta di bulan Ramadan ini? Patutnya pesta bulan Ramadan ni bagi kita orang yang beriman amal soleh tadi itulah. Ya, amal soleh yang saya buat tadi tu sikit-sikit tu kan, amal soleh tu kan, datang ke masjid ramai-ramai, sembahyang berjamaah beramai-ramai, itu pesta kita. Bersedekah kita beramai-ramai, bayar fidyah, bayar zakat kita beramai-ramai, itu pesta yang patut kita lakukan dalam bulan Ramadan ini kan. Pesta. Tapi sayangnya pesta amalan ini dia sampai 5 Ramadan, 10 Ramadan saja. Pasal Ramadan lari sampai nak raya pun masih dah ada pasal Ramadan kan. Tapi kita dah tak ada dah, tak berpesta lah kita dengan amalan ini kita katakan. Itu yang kita katakan. Ya, merugikan. Kalau kita fikir orang yang beriman, dia mesti fikir dalam akhirat dulu, yang utama itu dulu kan, kehidupan kita. Baik. Itu selesai masa kehidupan. Nak tanam, nak padam dosa. Nak padam. Al-hasanati yuzhibun sayyi'at, nak padam. Tadi kita padam dengan astaghfir. Kita padam dengan doa dengan Allah. Kita padam dengan amal solehat yang kita buat, akan ceritakan tadi. Kemudian yang akhir sekali kita nak padam dengan apa ni? Padam kadang-kadang tak boleh juga. Tulisan ni kuat sangat dakwatnya, kita katakan nak padam tenyih pun tak. Sampai nak relai kertas tu kan tak boleh. Macam biasalah kita katakan, ini mestilah besar ni kan. Tinggi dosanya ni katakan. Dosa besar lah kita katakan kan. Jadi taubatlah kita kepada Allah SWT. Ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah SWT. Dosa-dosa yang kita tak boleh padam dengan amal soleh ni. Kita buat amal soleh macam mana pun, banyak mana pun, dia tak boleh padam ini. Susah nak padam. Dosa besar lah maksudnya. Kan? Ini tubu ilallah. Hanya Tuhan saja boleh mengampunkan dia. Allahumma. Ya. Saya baca ayat dekat sini tadi ditulis apa? Inni anallahu kan. Inni anallahu la ilaha illa fa'bud. Tu baca ayat itu. Allah tu. Aku Allah. Aku Allah. Ya, aku Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang padam. Nak minta Allah padam tu doa tadi tu maksudnya kita kena buatlah. Bukan doa saja tak buat tak boleh. Doa saja nak makan tapi tak makan. Mana boleh kan? Kita doa kemudian kita padamlah. Kita padam. Kita maksudnya kita bertaubat dengan Allah Subhanahu. Wallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersihlah kita daripada dosa kita. Kita kat setengah lah kan? Dan kebersihan itulah yang menyebabkan kita itqu minan nar, dibebaskan kita daripada api neraka. Sepatutnya dah masuk dah. Dengan apa yang kita buat dia dah masuk dah. Tapi oleh kerana kita boleh padam, maka kita dibebaskan keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang sampai sana, Allah sebut dalam Al-Quran, penutup dia saya nak ceritakan dengan ayat, dia katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayatnya? Dia sebut nak ni, lupa pula dia ayatnya. Hatta iza jaa ajaluhum, apabila datang kematian pada seorang tu di hari akhirat, dia dah mati dah ya. Qala birji'u
Dia kata kepada Tuhan dia, qul qala rabbirji'un, wahai Tuhan kami nak balik. Rabbirji'un, kami nak balik. Huraian ulama mengatakan, kenapa pula dia minta nak balik ni? Ya? Ni menjerit ni. Dia dah mati dah dekat sana. Kan? Dah dihukum dah dia ni. Dia nampak dah dosa pahala, dia nampak dah. Kalau kita orang yang berdosa, kita tahulah tempat kita nak pergi ke mana. Orang yang tahu dah, dia nampak dah benda tu. Masa itu baru dia kata, qala birji'un, kami nak balik. Kenapa nak balik? Kan? Ada ulama membahaskan, dia nak balik mungkin nak tengok isteri dia ke, nak tengok harta dia banyak ke, nak tengok rumah dia ke, nak tengok banglo dia ke dan sebagainya. Kan? Tak, dia kata, aku nak balik kata. Nak buat apa? Allah sebut dalam Al-Quran, ayat sambung dia kata, la'alli a'malis salihat mimma taraktu. Aku balik, aku nak beramal dengan amal salihat. Sebut salihat tadi kan, amal salihat, ya, yang dia katakan aku nak balik nak buat amalan salihat itu, dia kata, la'alli a'mal, aku nak buat amalan salihat itu mimma taraktu, yang mana aku tak sempat nak buat. Mimma taraktu, aku yang terlupa nak buat. Duk ingat nak buat sampai dah habis Ramadan ni tak selesai juga. Duk ingat nak baca Quran, nak khatamkan bulan Ramadan, sampai dah 18 bulan Ramadan ni tak sampai pun 2 juz kita baca, kan? Lewatlah maksudnya, dia lupa, dia lalai, dia lupa. Manusia, innal insana la yatgha, manusia tu dia lupa, lara dia, kan? Dia kata nak balik, nak buat amal salihat. Banyak ulama bahaskan amilus salihat yang dimaksudkan di situ ialah sedekah. Sedekah, sebab sedekah ni pahalanya banyak. Dalam Al-Quran dia kata macam kita tanam pokok, keluar ranting, keluar dahan, keluar buah, tu sedekah banyak. Ya, sebab tu Allah kata puasa tu ana ajzi. Kalau amal yang lain tu ada pahalanya. Sembahyang berjamaah tadi ada pahala 27 lebih baik daripada sembahyang seorang diri di rumah. Kalau di rumah yang di rumah subuh tadi kita dapat 1, sembahyang dekat ni kita dapat 27. Allah bagi 27. Dan bulan Ramadan pula Allah kata aku lipat gandakan. Kalau 27 dia lipat gandakan, banyak mana? Banyak, kan? Selalu banyak sangat dia katakan gitu. Dia nak balik nak buat benda tu lah. Dia kata nak sedekah tadi. Nak balik nak buat sedekah tu, nak beramal dengan sedekah itu. Kenapa dia tengok amal sedekah yang dilakukan itu, sedangkan sahabat Nabi seorang laki-laki, ya, bila dia dah ditimbang dosa pahala dia tengok berat di sebelah neraka. Malaikat nak bawa dia pergi. Nabi kata tunggu. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak timbang balik semula. Allah izinkan. Dengan syafaat Nabi, Allah izinkan dia timbang balik semula. Timbang balik semula macam tu juga. Berat di sebelah kejahatan tadi. Baikkan tu ringan. Maka ketika itu Nabi, syafaat Nabi ambil sesuatu letak di bahagian kebajikan, maka berat di bahagian kebajikan. Dia pun tadi menangis tak nak pergi ke neraka. Tapi sekarang ni menangis juga. Allahu Akbar, sukanya aku tak masuk neraka, aku masuk syurga. Tanya lelaki tadi, dia tak tahu siapa lelaki yang tadi itu, yang bantu dia tu tadi, yang bagi syafaat itu. Siapa dia? Dia kata, Nabi Muhammad. Apa yang kamu letakkan di sebelah ini yang menyebabkan? Satu je. Kerana kamu daripada kalangan orang yang banyak bersalawat pada Nabi SAW. Itu saja. Maka Nabi letak kat situ. Syafaat Nabi dia dapat. Salawat pada Nabi SAW. Man salla alayya wahid sallallahu alaihi asyara. Siapa salawat sekali, maka Allah salawat 10 kali. Mana ada amal ibadat manusia buat yang Allah buat? Tak ada. Salawat je. Salawat saja. Amal yang mana kita salawat, Allah pun salawat. Tapi Allah tak salawat macam kita lah. Allah salawat maksudnya dia bagi kebaikan kepada kita, nikmat kepada kita, nak selamatkan kita. Ada cerita, ya, cerita yang kata orang yang nak mati tu yang nak balik tu. Rugi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak rebut peluang ini. Allah bagi peluang kepada kita. Sebab tu orang sufi dia kata kita ni beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibarat kita berniaga. Berniaga kita jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menghadapi kerugian. Dia akan menghadapi keuntungan. Kita jual, kita bagi satu, Allah bagi satu. Kalau bisa Allah bagi dua. Kalau kita niat nak buat kebaikan, Allah niat saja dah dapat dah. Buat dapat lagi satu, dah 2 dah. Kalau buat kejahatan, kita niat belum tulis lagi, Allah bagi lagi.
Apatah lagi ibadat-ibadat yang lain. Tak rugi. Kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, premis Allah bagi syurga. Ya? Surau, masjid, premis Allah bagi tempat kita nak berniaga, kan? Allah bagi premis kepada kita. Kan? Modal Allah bagi tenaga kepada kita, kita sihat, boleh berdiri, boleh sembahyang. Allah bagi modal. Cuma kita nak apa dia produk yang kita nak buat. Yang Allah kata kamu berniaga, apa dia produk? Produknya itulah solat, amal kebajikan lah produknya itu. Amal kebajikan, bukan mesti di surau di masjid saja. Amal kebajikan. Tak untung, tak rugi kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan mendapat keuntungan. Cuma kita tak nampak saja keuntungan itu kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita supaya kita nampak keuntungan itu. Apa dia pahala itu? Saya kat masjid saya ada satu bangla tutup ya, sikit bangla. Dia datang masjid waktu asar, panas terik. Saya pun kesian tengok dia berjalan tengah panas. Ambil dia, berhenti, suruh dia masuk. Tanya dia kenapa berjalan kaki. Dia ada kereta, saya tahu. Dia ada motor, saya tahu. Kadang-kadang datang kereta dan motor. Kenapa tak pakai? Motor adakah? Ada. Kereta ada. Kenapa tak bawa motor kereta? Nak dapat pahala dah banyak. Oh, dia dah kira dah langkah dia pergi ke masjid tu nak dapat pahala banyak. Maksud saya dia faham pahala pada dia tu. Cukup cantik lah. Walaupun dia tak nampak, tapi dia rebut benda itu. Kita tak nampak. Makanya nak nampak pahala itu Allah yang bagi kepada kita. Kadang-kadang kita tak nampak benda itu, tapi Allah dermakan dalam hati kita supaya kita nampak. Pahala ni apa? Dia tak tahu. Kan? Tapi dia kata nak dapat pahala banyak. Saya kata kalau macam itu aku tak ambil kau tadi. Supaya kau dapat pahala banyak, kan? Tak ambil kau tadi kan. Tapi sorry lah. Okey dia kata kau okey. Kan? Tapi itu bangla pahaman dia tentang pahala itu kan. Gitu. Okey tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai satu sedikit peringatan kepada kita ya, untuk diri saya terutamanya ya, kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini dapat kita suburkan Ramadan kita sampai kepada hari raya nanti insyaallah. Minal aizin wal faiz. Suburkan ya. Jangan tunggu lagi. Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Mana kita buat amal ibadat kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu lagi lah ya. Ambillah peluang-peluang yang ada ni, sedikit masa yang ada ni kita buat pengisian ya. Bukan pengisian tu maksudnya bukan di ibadat saja. Maksudnya ibadat kita di rumah kita dengan isteri kita, dengan anak kita, semua tu ibadat. Ya, perbaiki. Ya, dengan makhluk-makhluk lain, bunga, siram bunga apa semua bukan tadi ke, binatang, kucing peliharaan kita apa sebagainya tu teruskan ya. Itu semua ibadat. Jangan inayai, jangan kita tak bagi dia sebagai satu ibadat. Kalau kita niat itu sebagai ibadat, maka kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya insya-Allah ya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat sihat ini sampailah kepada akhir Ramadan. Ingat tuan-tuan, rugi nak tunggu Ramadan yang akan datang belum pasti. Kan? Belum pasti. Ya. Hari ini boleh, esok boleh. Ya, tak tahulah kalau ada yang lebih daripada saya dah 73. Kan? 73 duk kira hari je kan. 73 duk kira hari je kan. Nabi pun tak sampai 33 kan. Begitu kan. Jangka hayat tu lebih, alhamdulillah lah ada juga. Kekuatan tu ada Allah bagi untuk kita nak beribadat. Tak tahulah, mungkin ada hikmahnya. Aku bagi engkau dulu masa muda-muda, engkau tak buat ibadat betul-betul. Kan? Bila dah tua ni aku bagi lebih sikit, tak apa. Kau perlu betul-betul buat ibadat kan begitu. Ya, nak tebus dosa kita, padam dosa kita. Ya, sebagai penutupnya astagfirullah banyak-banyak tuan-tuan. Ya, kemudian berdoa banyak-banyak kan, dengan zikir kita ya. Kemudian seterusnya kita buat amal soleh bagi kehidupan kita. Ya, akhir sekali masa jangan lupa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu taubat nasuha. Baik, kita tutup dengan ad-dunya mazratul akhirah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh berkat ini ya Allah, kami meradah tangan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, dan setiap dosa orang yang beriman denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadilah perhimpunan kami pada pagi ini ya Allah, perhimpunan yang mendapat rahmatmu, dan jadikanlah perpisahan kami nanti ya Allah perpisahan yang sentiasa mendapat perlindungan dan penjagaanmu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa tafarruqan ma'suna. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad.